Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Natasha binti Amiuddin, bernombor matrik S70390, pelajar sarjana muda Sains Agroteknologi, Sains Tanaman dengan Kepujian. Tajuk yang akan saya bentangkan ialah peradaban globalisasi. Peradaban globalisasi merujuk kepada perubahan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang berlaku di seluruh dunia akibat dari peningkatan interaksi dan integrasi antara negara dan masyarakat di berbagai bahagian dunia. Globalisasi melibatkan perkembangan teknologi, perdagangan antarabangsa, pertukaran budaya serta pertumbuhan ekonomi yang semakin berkait rapat di antara negara-negara. Ini boleh memberi kesan positif seperti peningkatan akses kepada maklumat dan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan peluang perdagangan. Namun ia juga boleh membawa cabaran seperti ketidakseimbangan ekonomi, hilangnya identiti budaya dan kesan alam sekitar. Peradaban globalisasi adalah satu fenomena yang kompleks dan berkesan dalam pelbagai bidang dan ia terus berkembang seiring berjalannya masa. Beberapa pihak yang terlibat dalam peradaban globalisasi termasuk negara-negara dan pemerintah. Kerajaan negara-negara memainkan peranan penting dalam proses globalisasi melalui dasar-dasar perdagangan, diplomasi dan kerjasama antarabangsa. Mereka juga mempengaruhi isu-isu seperti hak asasi manusia, alam sekitar dan peraturan perdagangan. Seterusnya, syarikat multinasional. Syarikat-syarikat multinasional memainkan peranan penting dalam globalisasi ekonomi. Mereka melibatkan diri dalam perdagangan antarabangsa, pelaburan asing dan penyebaran teknologi. Syarikat-syarikat ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan termasuk peluang pekerjaan dan perkembangan ekonomi. Yang ketiga, individu dan masyarakat awam. Individu juga merupakan peserta dalam peradaban globalisasi. Mereka boleh mempengaruhi globalisasi melalui pembelian produk antarabangsa, penggunaan media sosial, aktivitisme dan penglibatan dalam isu-isu global. Yang keempat, media dan teknologi. Media massa dan teknologi maklumat memainkan peranan utama dalam menyebarkan maklumat, budaya dan nilai-nilai di peringkat global. Mereka juga mempengaruhi perubahan budaya dan cara kita berkomunikasi. Seterusnya, badan-badan antarabangsa. Badan-badan seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memainkan peranan dalam pembentukan dasar dan peraturan global. Mereka membantu dalam kerjasama antarabangsa dan menangani isu-isu global. Antara aspek kebaikan dalam peradaban globalisasi, yang pertama ialah pendedahan kepada budaya dan nilai berbeza. Globalisasi membolehkan masyarakat di Malaysia terdedah kepada budaya, tradisi dan nilai-nilai dari seluruh dunia. Ini dapat memperkaya pemahaman etika dan adat mereka, memupuk pemahaman yang lebih mendalam tentang pelbagai perspektif dan meningkatkan toleransi terhadap pelbagai budaya. Yang kedua ialah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Globalisasi telah memperkenalkan teknologi maklumat dan komunikasi yang membolehkan akses kepada maklumat, sumber pembelajaran dan bahan pendidikan dari seluruh dunia. Ini dapat membantu dalam pembelajaran etika dan adab yang lebih bersepadu dan up-to-date. Yang ketiga ialah peningkatan peluang pekerjaan dan pembangunan ekonomi. Globalisasi dapat membawa peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Malaysia. Pada gilirannya, boleh mempengaruhi etika dan adab kerana menjadikannya lebih profesional dan berorientasikan kepada prestasi. Seterusnya, antara aspek keburukan dalam peradaban globalisasi ialah yang pertama, hilangnya identiti budaya tempatan. Globalisasi boleh mengakibatkan hilangnya identiti budaya tempatan di Malaysia kerana pengaruh budaya asing yang kuat. Ini boleh mengakibatkan kehilangan nilai-nilai tradisional dan etika tempatan. Yang kedua, ketidakseimbangan ekonomi dan kekayaan. Pada masa yang sama, globalisasi juga boleh membawa ketidakseimbangan ekonomi dengan segelintir individu atau syarikat mendapat manfaat yang besar sementara yang lain mungkin terpinggir. Ini boleh memberi kesan kepada etika masyarakat menggalakkan kesenjangan sosial. Yang ketiga ialah kemungkinan pengaruh buruk media sosial. Globalisasi membawa penggunaan media sosial yang meluas. Media sosial boleh digunakan dengan baik untuk menyebarkan nilai positif tetapi juga boleh digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, kebencian dan amalan yang tidak bermuara. Ini boleh mencabar etika dan adab dalam persekitaran digital. Sebagai kesimpulannya, perubahan yang dibawa oleh globalisasi adalah kompleks dan ia penting untuk mengambil langkah-langkah yang bijak untuk memastikan bahawa nilai-nilai etika dan adab masyarakat di Malaysia terpelihara sambil merangkul manfaat globalisasi. Sekian daripada saya, terima kasih.